Okey Puan, boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan persona yang Puan terfikir nak bawa ke sini ni ataupun person ni? Okey, sebenarnya mudah dalam bila kita bercakap dalam saya mengendalikan sesi bersama ibu ataupun sesiapa saja, kebanyakan kalau kita cakap mereka tak boleh nak ingat sangat. Betul. Jadi saya cuba akronimkan perkataan itu supaya para pendengar pun mudah. Okey, contoh apa yang daripada persona atau perkataan P itu sebenarnya membawa pada maksud penghargaan, pujian, perhatian. Ya, saya. So, sebagai ibu bapa, ini perkara yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita. Sebenarnya teknik ini bukan sahaja pada anak tapi kepada pasangan, kepada kawan-kawan. So sebenarnya penghargaan ini amat penting sebab konsep asas manusia pun kalau mengikut teori Rogers, manusia ni suka atau mempunyai harga diri, mencapai kehargaan. Jadi sebenarnya mulakan dengan memberi penghargaan. Bukan dia nampak macam sukar tapi sebenarnya tak mudah untuk kita lakukan. Amat mudah untuk kita lakukan. Sebagai contoh, bila anak kita buat homework, dia dah siap homework, dia cakap, "Mama, Maira dah siapkan homework." So kita bagi penghargaan. Tahniah, alhamdulillah Maira berjaya, Maira siapkan homework. So sekadar kata-kata yang mudah dan sebagai anak dia akan siap kerja sekolah, dia akan dapat sesuatu daripada ibu dia. Penghargaan. Okey Puan, saya tertarik dengan Puan cakap tadi. Puji-pujian kepada anak-anak yang apa saja dia buat. Jatuh basikal pun, Allahu Akbar, jatuh nak buat macam mana, lain kali jangan kayuh macam tu. Kadang-kadang itu pun satu pujian ataupun satu kata semangat untuk beliau bangkit, untuk beliau bangkit semula. Ini untuk bagi saya yang kita tengok kehidupan kita tuan Puan, ketika ini itu untuk ibu-ibu yang zaman sekarang, bapa-bapa yang zaman sekarang yang bekerja. Bagaimana pula macam ibu bapa yang generasi X ni, generasi X yang masih lagi memegang fahaman-fahaman yang lama. Contohnya keegoan dia tu. Keegoan ibu bapa tu, contohnya anak dapat 10A pun, balik pun ya dapat 10A. Okeylah. Nanti jangan lupa pokok belakang tu tebang. Contoh macam tu. Kadang-kadang di situ juga anak-anak juga zaman sekarang, zaman IT ni merasa macam tak dihargai. Macam Puan cakap, penghargaan tidak diberikan secara terus. Tetapi dalam hati ibu bapa ni, Allah, anakku. Dia bercerita kepada orang lain kebaikan anaknya. Tetapi di depan anak-anak tidak menunjukkan. Tidak menunjukkan kata apa yang Tuan cakap tadi. Bahasa badan. Itu dua benda yang penting. Macam mana tu Puan? Sebenarnya macam ni, bila peredaran zaman ni, saya yakin dan percaya memang dia ada perubahan. Contoh mak saya ataupun didikan keluarga saya terhadap saya juga berbeza macam saya mendidik anak saya hari ini. Sebab mak ayah saya mungkin mereka dapat didikan daripada atuk dan nenek. Betul. So sampai bila kalau kita nak teruskan tradisi ini, siapa yang nak mulakan? Sebab tu saya kata teknik tu bermula kita gunakan person tu, maksud kita yang mulakan daripada diri kita sendiri. Jadi tak kita nak terus bawa kan. Kalau dulu kita di rumah, mak ayah kita didik kita begini, so kita dah jadi ibu, kita nak gunakan teknik mak kita tadi. Contoh kalau orang dulu, bagi saya kalau zaman saya dulu, kena marah tu perkara biasa. Balik kalau luka tu, main lagi teruskan. Mungkin itu cakap tapi sekarang kita, ya Allah anak, contoh. Kita punya perhatian tu berbeza. Jadi peredaran zaman ni akan berlaku perubahan. Sebab tu kenapa wujudnya sekarang ni seminar keibu-bapaan dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah juga pernah cakap, kita ni kena didik anak berdasarkan zamannya. Jadi ibu bapa hari ini mungkin perlu tambahkan sedikit ilmu, ataupun memang saya tak nafikan ilmu lama tu bagus sebabkan didikan ibu tu tadi, ibu bapa saya menjadikan saya begini. Cuma mungkin hari ini anak ini berbeza sedikit dengan generasi baru ini. Mereka akan berbeza sedikit. Mereka contoh memang sangat sebab tu dulu kita di sekolah kena pukul biasa, balik rumah tak cakap pun dengan mak ayah kita. Tapi tak, sebab tu cikgu sekarang rotan pun dah tak boleh guna dekat sekolah. So kita nampak tak, berubahnya sesuatu zaman itu, semakin majunya sesebuah negara, semakin semuanya akan berubah. Jadi kita kena berubah. Bermakna sistemnya pun kita perlu mengubah. Apa yang boleh Tuan tambah sikit berkenaan dengan yang Puan cakap tadi, itu berkenaan dengan berkenaan dengan persona tadi, orang kata apa, puji-pujian dan juga penghargaan tadi tu. Untuk bahasa badannya pula macam mana Tuan? Okey. Dari aspek bahasa badan, bila kita berikan pujian saya. Dia bukan sekadar ucapan. Kalau ucapan contoh tahniah, berjaya, jadi kat situ dia hanya memberi impact 7%. Tetapi kalau kita adunkan sedikit, contohnya kita masukkan sedikit intonasi. 38% daripada impak komunikasi itu adalah daripada intonasi. Kita masukkan tahniah kan. Jadi anak pun rasa mak ayah aku excited. Cara kita luahkan tu. Luahkan tu. Jadi kat situ anak daripada yang katalah macam tadi contohnya tahniah dah berjaya berbanding dengan tahniah dah berjaya buat kan. Jadi kat situ
impact yang anak terima, maksudnya respon yang dia faham daripada mesej yang mak ayahnya sampaikan, jadi lebih power, kan? Lebih meresap ke jiwa dia. Tetapi kalau kata kita masuk lagi satu elemen bahasa badan 55%. Contoh sambil kita mengucapkan kata-kata penghargaan, kita tepuk dekat belakang bahu dia. Sentuhan. Sentuhan memainkan peranan. Sebagai contoh bila bercakap bab sentuhan tu ya. Seperti tadi saya ada sebutkan sentuh di belakang bahu. Sebenarnya di belakang bahu kita ni, daripada belakang sehingga ke paras ketiak kita, sebenarnya mengikut kajian daripada beberapa tokoh bahasa badan ya, boleh memberi kesan kepada orang yang disentuh tu sebanyak 70%. Sebagai contoh, bila kita ucapkan tahniah sambil kita tepuk sebagai contoh, jadi dekat situ anak akan lebih bersemangat untuk lakukan satu kerja. Dia akan rasa lebih confidence, dia akan rasa lebih mudah untuk dia lakukan lagi perkara-perkara yang boleh membantu dia untuk ke hadapan. Jadi impact penghargaan tu, kalau kita selarikan dengan kata-katanya, intonasi dan juga bahasa badan tu tadi, jadi impak penghargaan tu akan lebih senang diterima oleh anak. Maknanya itu memainkan peranan penting daripada Puan cakap tadi, dan juga mengenai sentuhan tadi. Puan, apa lagi yang boleh kita berkongsi sama rakan pendengar berkenaan dengan personal ni? Dan sebelum itu, ramai rakan-rakan teman-teman kita menyapa. Datin Ina Farid, Assalamualaikum Datin, apa khabar? Bersama dengan Datuk Farid itu juga, terima kasih. Datin Ina Farid, isteri kepada Datuk Farid Syahbana. Terima kasih juga kepada Momo Raja Lawak 7. Allahu Akbar. Terima kasih. Tak tanya soalan boleh? Tak ada satu tanya pun soalan. Nanti tanya soalan saya akan kemukakan kepada tetamu siaran kita. Okey Puan, kita teruskan. Apa yang tadi kita dah tahu berkenaan persona, apa lagi yang boleh kita tambah berkenaan dengan persona yang Puan bawa hari ini? Selain pada penghargaan itu tadi, Encik Syarul dah sebut berkenaan emosi lah. Itu adalah emosi. Di mana bila kita bercakap, kadang-kadang orang tanya, sayang tak saya? Sayang. Dia berbeza dengan sayang. Dia sangat berbeza. Sebab tu intonasi, emosi ni sangat memberikan peranan. Sometimes sebab tu bila marah, orang nampak emosi yang dipamerkan marah. Tapi sebab tu dia bermain dengan kata-kata. Semua tu ada elemen yang perlulah. Sebab tu ibu bapa, benda tu sangat memainkan peranan penting. Sebab tu anak, bila dia nampak, dia nampak sebenarnya mak dia marah ke apa dan sebagainya. Cuma kalaulah kita dapat tunjukkan emosi yang depan dia, emosi yang baik dan sebagainya, so dia dapat belajar sesuatu nilai yang positif daripada kita lah. Itu dari sudut E lah. Kalau R itu kita yang nak raikan. Kadang-kadang ibu bapa ni terlepas pandang kan. Tapi sebenarnya bila kita raikan ni, sebenarnya kalau sibuk macam mana ibu bapa sekalipun, mungkin paling penting adalah saat birthday dia. Sebab kanak-kanak yang nak membesar ni, yang pada umur 2 ke ataupun saya kata 3 tahun ke 6 tahun ni, mereka ni bila kat sekolah mereka diraikan. Contohnya birthday sekarang lah punya pattern kan. Sekali birthday memang akan ada sambutan. Jadi dia juga nak untuk penghargaan daripada ibu bapa tadi. Jadi apa salahnya kita sebagai parents kan, maksudnya bila hari jadi anak kita tu, kita buat sambutan untuk dia di sekolah. Dia rasa dia mengikut kemampuan, walaupun kita tak kemampuan, tetapi mungkin ada juga untuk penghargaan kepada itu. R untuk O nya pula, O tu lebih pada opportunity lah, peluang. Ini biasanya kita ambil sekiranya kita ni pasangan yang jarak jauh. Sebab nak jumpa tu saya faham. Maksudnya kadang-kadang ada parents yang memang bapa ni terpaksa kerja jauh, so yang menjaga ni ibu. Jadi dekat sini lah bapa ni kena main peranan. So ambillah peluang. Contoh sekarang tengah musim durian kan. Apa salahnya kan balik ni ajak isteri, ajak anak makan bersama. Itulah peluang yang kita ada untuk kita dekatkan hubungan kita ini. Sebab kalau kita nak kira masa memang sibuk, kita yang dekat pun kadang-kadang sibuk je. Macam saya dengan ni pun, Encik Syarul ni nama je memang dekat sebagainya. Penugasan tu. Cuma kita lah kena cari masa tu. Kalau kita tengok 24 jam, kita akan rasa memang tak cukup masa. Tapi sebagai ibu bapa, itulah sebab itulah yang diperlukan oleh anak. Kalau kita sendiri pun perlukan perhatian pasangan kita. Apatah lagi anak kita yang baru nak meningkat. Besar ni lah. Sebabnya pengaruh kawan-kawan ni lagi besar kita. Walaupun dah duduk kita 10 tahun, 20 tahun. Walaupun kenal kawan ni baru 3 hari, tapi pengaruhnya tu. Mana situ orang kata apa, bahasa tubuh memang penting lah itu. Memang penting. Untuk N ni pula Puan. N tu lebih pada nilai murni ataupun nilai positif lah. Sebagai ibu bapa, kita ni contoh ataupun teladan pada anak-anak kita. Jadi kalau kita ni dapat adanya energi yang baik, nilai yang baik, sudah pasti anak mempelajari sesuatu daripada kita lah. Sebab tu kalau kita rasa memang kita ni memang seorang yang garang ke apa dan sebagainya, InsyaAllah, sebab personaliti manusia ni boleh berubah, boleh diubah dan sebagainya. Kita lah belajar lah, cuba untuk berubah dan sebagainya kan. Right, itu N lah. A ini nanti kita akan terangkan sebab A ini sekiranya tuan-puan dapat lakukan person ni, A ini akan terhasil. Di mana A ni adalah akrab.
Ya. Tuan Puan dapat lakukan P sampai N ini, maka hubungan Tuan Puan dengan anak insya-Allah akan lagi erat, lagi akrab. betul. Itu yang dikatakan persona. Persona, Alhamdulillah. Terlerai sudah masuk persona. Sebab apa saya ingat tadi Puan nak promosi kaitan persona. Allahu akbar. Okey tuan, daripada rumusan yang dibagi oleh Puan Nuri Hayati tadi Puan, berkenaan dengan persona tadi. Apa yang tuan boleh rumuskan lagi untuk mendapatkan satu, orang kata apa, keakraban yang akhirnya tadi tu untuk tubuh badan kita, apa tu punya bahasa tubuhnya tadi. Okey. So bila kita tengok daripada huraian persona tu Ya, tadi, saya. sebenarnya bila kita tengok huraian tu tadi, dia sebenarnya adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasi dia hanya bukan sekadar dari aspek kata-kata, tetapi juga intonasi dan juga sentuhan. Ya. Sebagai contoh, penghargaan tadi ada elemen perkataan. Kalau kita masuk emosi lagi cantik, bahasa badan lagi cantik, Ya. emosi apatah lagi. Sebagai contoh, kadang anak kita zaman sekarang macam Puan Nuri pun kata tadi, dia bukan macam kita dulu. Betul. Kalau dulu, kalau kata kena cubit dekat perut, kita memang tak ada cerita apa-apa kat Betul. mak ayah. Sebab takut-takut sampai rumah kena lagi. Ya. Kadang-kadang kalau pergi mengaji pula, balik tu pergi mengaji, dapat pangkat korporal lah sajalah. Kan? Jadi anak sekarang dia lain. Ya. Jadi dekat situ, semakin seperti Puan Nuri kata tadi, semakin maju sebuah negara, Ya. sebenarnya dari aspek emosi seseorang, EQ dia tidak berapa kuat. So dekat situlah kita perlu sebagai parents, sebagai mak ayah ni, untuk memberikan rangsangan emosi yang betul kepada anak-anak supaya dalam arus kemajuan sesebuah negara tu, kita boleh terus melangkah ke hadapan tanpa ada rasa gangguan emosi. Sekarang ni pun kalau kita tengok pun masalah kesihatan mental semakin menjadi-jadi. Yalah, kadang-kadang masalah di tempat kerja dibawa balik ke rumah. Masalah sekeliling di rumah. Yang utama sekali bila melibatkan masalah-masalah keuangan dan sebagainya. Okey tuan, kita ke soalan yang seterusnya. Sebagaimana yang Puan cakap tadi, ini ibu bapa yang mempunyai masalah jarak jauh. Jarak jauh ni bukan kata kita berpisah dan sebagainya. Si suami bekerja di tempat A yang terpaksa nak balik berumahkan masa 3 bulan, di pelatan minyak, operasi dan sebagainya. Ataupun bertugas di Malaysia Timur, di luar negara. Yang menjaganya si isteri dan anak. Ia saja yang memainkan peranan penting. Bagaimana pula untuk mendapatkan keluarga yang awesome dalam keadaan sebegini Puan? Untuk ibu bapa yang mereka ni PJJ lah kan, maksudnya terpaksa berjauhan dan sebagainya. Sebab tu kalau dalam teknik persona sebenarnya yang digunakan, peluang yang ada. So sebenarnya zaman sekarang ni kita dah mudah. Sebab kita dah ada internet kan. Alright. So kita ada wifi dan sebagainya. So kerap kali lah kita berhubung melalui handphone. Itu yang paling mudah lah. Maksudnya mungkin boleh buat live kan, betul, tengok anak dan sebagainya. So dekat situ ayah ataupun ibu yang berjauhan ni dia boleh komunikasi dengan anak. Bagaimana pula yang bapa yang kerja di pelantar minyak, yang tak ada langsung talian-talian hayat nak pakai pun, orang kata apa, telefon hak yang besar macam telefon yang aturnya juga. Kena pula yang kerja sebagai anggota keselamatan, operasi, pergi Bosnia dan sebagainya. Itu macam mana pula Puan dalam keadaan sebegitu? Kalau yang pengalaman saya dengan kawan-kawan yang memang husband mereka bekerja sebagai askar dan sebagainya, mereka ambil peluang bila pasangan mereka balik ke tanah air lah. Itulah peluang yang ada. Mana peranan daripada ibu tadi amat penting juga. So ibu dia kena tahu, contoh suami dia dah tahu kan, mereka kena katakan suami dia dah tahu bulan berapa bakal balik ke Malaysia. So sebagai isteri yang bekerja, kalau dia berjaya, so dia dah boleh plan untuk cuti dia bila dan sebagainya. So kalau dia suruh rumah lagi senang lah. So maknanya suruh rumah ni biasanya dia akan ikut dan sebagainya. Tapi kalau mereka dua-dua bekerja, itulah cara yang ada. Kadang-kadang bapa ni mungkin boleh hantar postcard daripada sana. Sebenarnya very interesting. Bermakna perlu ada satu benda yang boleh mengeratkan. Rasa dekat. Itu yang anak akan rasa akrab tadi. Maksudnya walaupun ayah dia jauh, dia tahu ayah dia akan ambil perhatian pada dia. Sebab kalau benda ni tak berlaku, itu yang kalau remaja hari ini mencari rakan sekeliling dia, sebab dia merasakan rakan-rakan ni memberi P pada dia tadi, perhatian pada dia. Mana mencari ruang-ruang untuk mengisi kekosongan tersebut. Itu adalah benda-benda yang perlu kita elakkan. Okey, untuk bahasa tubuh pula macam mana tuan untuk kita nak keadaan yang sebegini?
Contoh macam lagi kita apa yang dia minat, anak-anak kita beli hadiah dan sebagainya, walaupun kita tak bersuah muka dan sebagainya. Sebagai seorang pakar dalam bahagian pakar tubuh ni Tuan, macam mana pula untuk mendapatkan reaksi yang begitu baik untuk anak kita kalau dalam keadaan yang jarak jauh sebegini? Okey, yang pertama tadi macam seperti Puan Nuri kata tadi, O tu opportunity. Iya saya. So kita ambil daripada aspek bila dia dah boleh bersama dulu. Betul. Yang dia dah berjauh tu nanti kita masuk bab tu. So bila ada ruang peluang dia bersama dengan keluarga dia, so dekat situ kalau sebagai contoh yang mungkin berjauhan ni biasanya ayah lah kan. Ya. So ayah ni, seorang ayah perlu luangkan masa, walaupun kita tahu kadang dia penat. Betul. Kan, tetapi kat situ gunakan walaupun penat macam mana pun, gunakan segala ruang yang ada. Sebagai contoh, memberikan sentuhan pada anak. Sebagai contoh, peluk ni nampak simple. Tapi sebenarnya once kita peluk seseorang, peluk anak sebagai contoh, dalam tubuh kita akan keluar satu hormon dipanggil endorfin. Endorfin adalah hormon kasih sayang. So bila anak dipeluk dan hormon itu keluar, so anak yang menerima pelukan tadi pun dapat merasai kasih sayang ayahnya. Yang bestnya bila cakap tentang endorfin ni, dia bukan setakat mengeluarkan hormon positif untuk badan, tetapi juga untuk otak. So itu yang membuatkan kadang-kadang ada setengah orang dia mungkin ada masalah. So bila dia bermasalah, kalau contoh kita dengan kawan kita nampak ada masalah, cuba peluk dia. Dia akan secara tak langsung dia akan mula reduce stress dia. Yang paling best, dia mula nampak jalan untuk menyelesaikan masalah dia. So kalau macam itu, kalau ayah pula buat pada anak, apatah lagi kan. Yang mana bila anak ni tadi dia dah berjauhan, dah sekurang kasih sayang, once kita peluk dia kat situ, sebenarnya anak boleh rasa. Walaupun dia tahu ayahnya memang jarang bersama, tetapi dengan sentuhan yang diberikan, dia dapat rasa berjauhan macam mana pun kasih sayang ayahnya kepada dia tetap ada. Jadi kat situ gunakan peluang yang ada lah untuk mengeratkan balik semula. Okey Tuan, itu kita ambil kira yang memang dah orang kata apa, family-nya bermula sebegitu. Daripada kecil pun dah biasa. Masyarakat Malaysia kita lah, bukan kita orang Melayu, Cina, India. Masyarakat Malaysia ni ada satu masyarakat yang unik, yang mana sifat malunya, sifat sifat malu lah. Nak buat perkara segitu, macam mana kita nak mulakan perkara sebegini. Yang orang kata apa, anak pun dah tingkatan 3 dah ni, dah tingkatan 4 ni, tapi aku nak buat juga, nak jadikan kemesraan tu kan. Jadi macam Puan Nuri juga katakan tadi, dia bermula pada diri kita sendiri. So kalau kita nak tunggu orang lain, sampai bila belum tentu lagi kita tahu. Kita terus bertindak. Terus je bertindak. Sebab sekarang ni adalah zaman yang mana kita buat, kita dapat. Cepat, kena cepat. Kena cepat. So dekat situ, kalau once sebagai contoh pada pendengar yang dah mendengar teknik-teknik yang kita share dalam slot 1 jam ni, boleh cuba terus kat rumah. Balik nanti, petang nanti, cuba dapat duduk dengan anak, cuba peluk dia, paling-paling pegang bahu dia. Lepas tu berikan senyuman, eye contact yang betul. Sebab kadang-kadang kita eye contact sebagai contoh ni pun ada isu juga untuk parents zaman sekarang. Dia bercakap tak tengok orang kan. Jadi dekat situ penghargaan anak macam, ayah aku faham ke apa aku cerita ni? Bila anak memberi penerangan, mana ayahnya pun macam tak tahu. Lepas tu, okey cakap apa tadi di situ pula memainkan peranan. Jadi dekat situ nak tak nak, kita kena start dulu. Jadi bila nak mula, sekarang lah. Sebab benda ni semua bergantung atas pilihan kita. Betul Tuan. Kalau kita pilih untuk buat sekarang, dapatlah sekarang hasilnya. Kalau kita kemudian, saya biasa kalau yang kita fikir kemudian ni, biasanya tak jadi. Saya bertangguh. Dia akan bertangguh dan akhirnya sampai kesudah tak buat-buat. Okey Tuan, kita akan berehat seketika. Sebenarnya seronok mana nak cerita ni. Dia bukan pergi jauh pun. Dia daripada diri kita. Kepada kalau ibu bapa yang berada dalam keadaan yang kita bincang, jadi dia akan sedikit banyak akan terasa. Perkara ini melibatkan dengan kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk satu keluarga, nak mendapatkan satu keluarga yang harmoni ni. Orang kata apa, sebagaimana kita dengar kalau ceramah-ceramah apa, rumahku syurga aku. Dia cakap tak boleh bang, saya duduk rumah sewa, bukan rumah saya. Tetap rumahku syurga aku juga. Okey Tuan, kita akan berehat seketika. Dan kita akan terus bersama dengan kita punya 2 orang pakar kita yang akan berkongsi hari ini, iaitu Puan Nuri Hayati Nordin. Macam mana tuan akad nikah tu susah, saya nak sebut pun tersasut-sasut. Pegawai psikologi kanan bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia, dan juga
yang dihormati Encik Syahrum Hassan, pakar bahasa badan dan kaunselor berdaftar yang kita berkongsi. Sebenarnya sejam ni tak cukup. Jadi sonok kita berbicara. Yang paling penting kita dapat memberikan satu informasi yang berguna kepada rakan-rakan teman-teman kita. Kita akan berehat seketika. Sebelum itu kita menyapa teman-teman rakan-rakan kita. Terima kasih Tuan Hanafiah Nordin, selamat mengerjakan haji di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Doakan yang terbaik untuk kami. Cik Puan Nohayati, Tuan Nohayati Ahmad. Selamat beriktifas. Salam syariah untuk semua. Salam beriktifas. Beriktifas tu apa maksudnya kalau dalam ni? Beriktifas. Tak apa, sama-sama kita bernafas lah hari ni insya-Allah. Okey, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu daripada Mizan, adik Mizan, Harry Khalifah, anak pada Harry Khalifah, lagu yang bertajuk Ayah Ibu. Untuk semua rakan-rakan teman-teman kita, Putra FM, suara kampus terkini. Okey, Putra FM, suara kampus terkini masih lagi ditemani oleh saya Zali pada tengah hari ini. Dah pun kita sebenarnya seronok bersama dengan tetamu siaran kita. Bila seronok ni dia selama sejam ni tak terasa sebenarnya. Allah Akbar. Sebab topik kita menarik hari ini. Lain kali nak datang nanti topik Cik Zaim, kita ambil topik isteri garang. Sekarang ni tengok dalam pasan tak dalam 2-3 hari dalam media-media cetak kan. Semua cerita berkenaan dengan isteri garang ni. Allah risau saya ni. Yang kena kurung 3 hari tu. Itu pengaruh cerita. Takut saya. Kan dia tengok cerita yang Allahu Akbar. Saya risau. Kena kurung 3 hari. Saya kalau kena kurung dengan isteri saya, Allahu Akbar. Okey, tuan, puan, kita teruskan. Berkenaan dengan persona tadi, untuk mendapatkan keluarga yang awesome tadi, untuk mendapatkan keluarga yang ibu bapa yang cemerlang, ibu bapa yang awesome, ibu bapa yang kata apa, mempunyai satu nilai yang baik untuk anak-anak kita. Sudah pastinya di zaman kita yang penuh dengan pacarobot ini, di zaman moden ini, kita menongkah arus macam puan cakap tadi. Kita perlu mengikut negara-negara maju macam mana dalam mendidik anak-anak untuk pembangunan negara juga. Okey, sudah pastinya yang sebagaimana kita bincang dengan tuan dan puan tadi, masyarakat Malaysia kita, tak kira apa bangsa, Melayu, Cina, India dan sebagainya, masih lagi di tahap ataupun di takat orang kata apa, sifat-sifat malunya, sifat-sifat kemelayuan, sifat-sifat yalah malu-malunya tu masih lagi berada. Terutamanya sebagai seorang ayah. Ayah ni ego ni saya cakap lah. Dan juga sudah pastinya ayah ni bila disebut ayah, dia pastinya garang, tegas, jarang nak menyentuh macam tuan cakap tadi, nak membelai patut sekali, nak menampar memang nombor 1, nak baling kolej nombor 2. Jadi itu di antara yang selalu orang kata tentang ayah. Ayah ni kalau kita tengok pun lagu ayah tak banyak. Yang banyak pun lagu ibu saja. Lagu ayah pun ayahku mati, semuanya. Ayahku kahwin lagi. Ayahku kahwin lagi. Itu Cik Zaim memang suka dengar lagu tu lah. Macam mana pula tuan dalam situasi begini untuk ayah tu mengubah personaliti diri mereka menjadi persona, dan bagaimana caranya nak memulakan yang tuan maklumkan tadi. Okey, sebelum kita terus kepada yang bab sentuhan ke apa ataupun bahasa badan yang boleh digunakan, saya suka nak beri sedikit celik akal yang mana sebenarnya bila kita marah pada anak kita tanpa kita sedar, kita sebenarnya adalah ejen yang menyebabkan anak tu lembab. Anak tu dia rasa suka nak pick up apa yang dia belajar. Sebabnya sebenarnya bukan masalah anak tu. Masalah daripada kita sendiri Sebab bila kita marah, sebenarnya tanpa kita sedar, anak ni bila dia kena marah, otak dia, tenaga otak dia akan pergi ke 3 tempat. Akan pergi ke satu tempat yang dipanggil otak reptilia. Ataupun kita panggil sebagai otak takut lah. Otak takut. Yang mana dekat situ, apa yang berlaku, anak-anak ni akan melalui 3 fasa ataupun 3 keadaan. Yang pertama, sama ada dia lawan balik, ataupun dia dalam keadaan lari. Maksudnya dia takut, dia tahu yang ayah marah, dia tak buat lagi lah. Yang lawan tadi, dia akan lawan balik. Yang kita takut yang satu ni, dia akan membatu ataupun dalam istilahnya freeze. Yang mana bila dia freeze dekat situ, itu yang menyebabkan anak ni tadi dia tidak bertindak. Bila dia tidak bertindak, apa yang kita takut sebenarnya ialah dia akan start mula gagap. Kadang-kadang kita perasan mula dia okey, tapi sampai satu peringkat umur dia gagap. Ataupun dia mula rasa hilang keyakinan pada diri. Dia rasa macam susah nak buat sesuatu. Padahal kalau kita tengok contoh anak-anak lain, laju je. Kan? Sebenarnya bertitik tolak pada diri kita sendiri. Jadi dekat situ, pesanan saya pada especially ayah lah yang orang kata baran, kadang-kadang bila jumpa kaunselor pun, kadang-kadang kita berdepan dengan kes macam ni,
nak buat macam mana tuan, saya memang baran. Kan? Dia memang dia pun sendiri tak mau mengalah pada diri dia. Dia tak nak mengalah pada diri. Sebenarnya yang menjadikan mereka baran, sebenarnya mereka asalnya tidak baran. Yang menjadikan baran adalah sebab mereka melalui satu fasa hidup mereka yang dia tak lepaskan lagi. Jadi dekat situ pesanan saya pada pendengar, khususnya yang mengatakan dirinya baran, berdamailah dengan diri. Maksudnya bukan masalahnya daripada orang lain. Bukan orang lain. Daripada diri sendiri. Daripada diri dia, based on daripada mungkin perkembangan hidup dia dahulu. Pengalaman lama. Pengalaman dia melalui satu fasa yang mungkin sukar. Saya faham. Jadi contoh kalau kat situ berdamailah, maksud saya kat sini berdamai. Kalau kata dia marah seseorang, mulakan untuk memaafkan orang tu. So secara tak langsung dia pun akan dapat mula rasa lebih lega. Dekat situ sebenarnya yang lebih baik, yang menariknya ialah bila dia lega, kesannya pada anak juga. Betul. Kan? Betul. So bila kesannya pada anak, dekat situ secara tak langsung dia boleh mengaplikasikan teknik persona ni dengan lebih mudah. Itu daripada yang perlu dilakukan oleh bapa yang dalam keadaan seperti ini. Okey Puan pula. Masa dah orang kata apa mencumuri kita. Tapi untuk maklumat itu juga Puan, keadaan mak ayah dah awesome tadi. Dah orang kata apa dah cemerlang, dah berjaya mendapat persona terbaik. Tapi anak pula susah nak terima. Anak pula melawan macam tuan cakap dan sebagainya. Anak memberontak, membeku hati. Dalam keadaan begini, apa yang ibu bapa perlu pula laksanakan? Bapa dah daripada garang tadi dah makan durian dah okey dah. Dah cool dah. Cik Zaim makan durian panas. Dia tak ajak orang. Bismillah baca makan seorang-seorang, tak ajak kawan-kawan. Itu yang kejadian-kejadian buruk yang berlaku tu. Okey. Macam mana pula tuan untuk Puan, untuk ibu bapa yang menghadapi keadaan sebegini? Kadang-kadang isu ni ibu bapa dah sempurna, dah awesome dah, tapi anak pula. Tapi sebenarnya bila benda ini kita anggaplah ini ujian dari Allah SWT, kan? Sebab Allah dah permudahkan urusan kita. Mungkin daripada tak ada pasangan dah berkahwin. Dah berkahwin, Allah tu bagi rezeki sebab ada orang susah nak dapat rezeki anak. Jadi ujiannya anak pula yang kurang mendengar kata. Kita dah jadi ibu bapa ni, maksudnya ayah dengan ibu ni dah buat yang terbaik. Nak apa sediakan, nak mainan ke, nak apa, semua kehendak dia ikut. Tapi tetap ada perasaan ini, maksudnya itu kita anggaplah mungkin ujian Allah terhadap kita sebab Allah dah permudahkan urusan kita tadi. Tapi ada benda yang Allah nak uji. Jadi dengan itu kita dekatkanlah dengan diri kita dengan Allah dengan berdoa. Saya yakin dan percaya setiap agama pun maksudnya masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Maksudnya kalau orang Islam doa, mudah-mudahan lembutkan hati. Sebab dalam Al-Quran pun ada surah yang memang untuk macam mana kita nak lembutkan hati. Anak yang degil sebagainya. Kalau anak tu memang kasar, keras juga, mungkin boleh menggunakan Ya Latif. Ya Latif kan pelembut dan sebagainya. Cuba kalau maksudnya ayah, ibu bapa ni berzikirlah Ya Fatah ke pembuka supaya anak tu buka hati, terang hatinya. Kan? Sebab kita dah cuba yang terbaik. Saya yakin percaya. Kadang-kadang ujian itu pun Allah turunkan juga pada saya, pada pasangan saya kan. Walaupun kami anak seorang, tapi kadang-kadang kami sendiri dah buat yang terbaik, tapi dia nak juga cara dia dan sebagainya. Mungkin nak menguji kita untuk bagaimana menjadi seorang ibu bapa yang macam mana pula. Sebenarnya bila semakin banyak kita bercakap ni, semakin banyaklah diri kita diuji. Sebab dari sudut perhatian ni macam tu juga. Kita rasa kita dah bagi perhatian yang sehabisnya. Maklumlah anak seorang kan macam-macam kita dah berikan, tapi dia akan rasa ada lompong, ada kurangnya. Jadi okey, tu bagi teruskan. Jadi dekat situ mungkin doa lah, mudah-mudahan itu yang mendekatkan ataupun yang boleh mengubah sesuatu lah. Itu diantaranya Puan. Okey, untuk tuan pula sebagai pakar bahasa badan. Pakar bahasa badan dalam situasi sebegini. Ibu bapa pun dah berubah, dah sempurna. Cuma masalah tentang anak. Apakah lagi yang boleh ibu bapa ini memainkan peranan dalam bahasa tubuh atau bahasa badan? Alright. So untuk kita menggunakan bahasa badan yang betul pada anak ya. Kita dah rasa kita dah awesome dah. Betul. Kan? Tapi bila kita tengok kat situ anak tak berapa berubah lagi kan. Sebenarnya kat situ kita kena check balik. Sebenarnya anak-anak ni dia belum cukup kematangan EQ dia. Ya, betul. So dekat situ macam kita bawa kereta. So bila kita bawa kereta, first time kita bawa kereta baru dapat lesen. Baru dapat lesen mesti ni ada cala-cala. Cala-cala tu mesti ada kan. Jadi kat situ memang kita nak tak nak kena sabar dulu lah. Betul. Kena sabar dulu. Sebab kalau kita tengok
untuk sampai ke tahap kita dah mahir macam sekarang pun macam silap masuk parking pun drift je. Jadi dia ambil masa. Tapi kalau untuk kita mengambil masa tu, antara yang kita boleh buat lah ya. Sebagai contoh ini, kalau kita nak gunakan pada anak yang dah start 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas ni, anak ni dia dah mula faham sedikit. Faham sedikit. So kita educate dia. So cara kita menggunakan bahasa badan untuk educate anak ni, yang pertama pastikan kedudukan kita dengan anak tu sama tinggi ataupun lebih kurang separas. Sebagai contoh, kadang-kadang kita nak mengajar anak, kita berdiri, kita dah tinggi dah. Anak mendongak tengok kita kan. So dekat situ dia dah ada high power kat situ. So secara tak langsung, anak yang melihat dia akan rasa macam segan, takut. Sebab dia rasa macam ayah dia ni terlalu berautoriti. Kan? So kita tundukkan badan, kita bongkok ke, kita duduk bersila ke, biar lebih kurang sama paras dengan anak, kita bersembang. Itu yang pertama. Yang kedua, eye contact. Eye contact, bila kita bercakap dengan seseorang, kita kadang lupa yang mana pandangan mata dia tu penting. Main peranan. Kadang-kadang bukan tuan, bila kita pandang mata, kata ni mengarah aku hari ni. Tapi bila kita faham, kalau kita bahasa tubuh ni, tak semua kita kena memandang. Bermakna dia ada ruang. Okey, untuk eye contact ni di ruang macam mana tuan? Adakah macam tuan nak tengok janggut cantik, tengok janggut, ataupun kadang-kadang dia memainkan peranan. Kadang-kadang perlu kita mendapatkan maklumat sebegini. Sebagai contoh, kalau untuk situasi kita bersama dengan anak, ada dua pandangan yang kita boleh gunakan. Kita tahu, tadi saya ada sebut, bila kita marah, kita secara tak langsung dah jadi ejen pada anak tu lambat belajar. So kalau kata kita nak marah juga, pandang ke arah dahi dia. Secara tak langsung, bila orang yang menerima tu, maksudnya kita dah tengok anak tu akan rasa macam rasa gerun. Sebab bila pandangan antara dua kening sehingga ke dahi dia tu, itu memberikan rangsangan takut pada dia. Tapi kalau macam contoh, kita nak memupuk rasa kasih sayang untuk memudahkan anak tu senang bercakap dengan kita, pandang ke arah hidung dia. Walaupun kita pandang tempat lain, dahi ke hidung ke, tetapi orang yang menerima tu akan rasa seolah-olah macam kita sedang pandang ke arah mata dia. Bermakna dia akan terasa dia akan dapat rasa. Itu kalau contoh yang lagi baik, kalau kita tahu anak tu ada masalah, kita bersembang dengan dia. Kita bersembang, kita beri pandangan ke arah hidung dia. Dan lagi cantik, kita sambil kita mendengar tu, angguk lebih 3 kali. Sebabnya, secara kita tak sedar, kita sebenarnya hantar gelombang brainwave kepada anak. Itu bahasa tubuh tadi? Itu bahasa tubuh. Bila kita angguk lebih, anak akan lebih mudah nak bercerita. Jadi kalau kata sebagai contoh, kita mendengar hanya sekadar untuk profesional, 3 kali cukup. Tapi kalau kita nak merangsang orang tu lebih banyak bercerita kepada kita, lebihkan 3 kali. Itu di antaranya. Allah, mana masa pun tak apa nak memang mencuburinya. Sudah pastinya apa yang Tuan Syarum Hassan nyatakan tadi perlu pada semua ibu bapa. Dan sudah mestinya untuk mendapatkan perkara ini kita perlu belajar. Kita perlu mendalami lebih lanjut lagi mengenai macam mana nak mengurus situasi diri kita sendirilah untuk apa jua sebagainya. Untuk rumah tangga adalah satu perkara yang paling penting sekali dalam untuk apa jua keadaan. Untuk mendapatkan kaedah-kaedah persona ni di mana boleh kita rujuk kan? Okey, untuk topik bahasa badan lah ya. Untuk bahasa badan sebagai contoh, kat situ kadang-kadang kita bukan setakat untuk parents. Kadang-kadang untuk majikan pada staff pada majikan. Dia kadang-kadang tidak sama tu dengan tak sama. Jadi kat situ tengok atas konteks. Tapi kalau nak mendalami dengan lebih mendalam tentang bahasa badan, boleh cari saya di Facebook. Boleh cari nama saya Syarum Hassan. So insya-Allah, sebab memang setiap hari kita akan kongsikan tips-tips yang boleh digunakan oleh sesiapa saja. Tak kira lah orang atas pada orang bawah, bawah pada orang atas, parents kepada anak, anak pada mak ayah, tak ada masalah. So boleh gunakan, boleh cari saya di Facebook, facebook.com/Syarum Hassan, ataupun boleh cari saya di fanpage Pakar Bahasa Badan. Okey, kalau sekiranya sekarang ketika ini ramai rakan-rakan pendengar mendengar kita, adalah syarikat-syarikat swasta ataupun syarikat awam kita, kolej-kolej dan juga yang mendengar kita ingin membuat satu sesi untuk staff, untuk murid-muridnya dalam untuk sesi yang kata apa, bahasa badan. Bahasa badan, pakar bahasa badan ni macam mana nak menghubungi tuan sekali lagi? Okey, untuk memudah pencarian
pencariannya, boleh cari saya di laman web pakarbahasabadan.com. pakarbahasabadan.com. So dekat situ ada link Facebook, ada nombor telefon yang boleh dihubungi, dan ada juga email yang boleh disampaikan kepada saya. So boleh terus ke laman web saya pakarbahasabadan.com. Mana boleh kita bincang tu nanti. Boleh bincang di situ. Okey tuan. Sebelum itu puan Nori Hayati Nordin, rumusan daripada apa yang kita bincangkan mengenai persona ini. Persona ibu bapa awesome. Alright, daripada apa yang kami sampaikan ini, kami mengharapkan kan benda ni bermulalah dari diri kita. Sekiranya kita tidak bertindak, maka kita tidak akan dapat hasilnya. Sebab tu orang cakap fast action, fast result. Makin cepat kita ambil action, makin cepatlah kita nampak impak ni. Mudah-mudahan benda ini akan berkembang. Bermula dengan diri kita, kita turunkan pada anak kita, insya-Allah anak kita akan turunkan pada generasi yang akan datang. So kita akan dapat kehidupan keluarga yang sempurna. Kena perlu perubahan dengan pasti, insya-Allah. Okey puan. Terima kasih banyak-banyak kepada sendiri. Okey, terutamanya sekali saya bagi permintaan sangat mengucapkan terima kasih kepada Puan Nori Hayati Nordin, pegawai psikologi kanan bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia yang tidak jemu-jemu datang ke Radio Putra FM untuk memberikan tip-tip, memberikan informasi kepada semua rakan-rakan pendengar di seluruh Malaysia. Dan sejujur budi setulus kasih juga kita ucapkan kepada yang dihormati Encik Syahrum Hassan, pakar bahasa badan dan kaunselor berdaftar yang sudi hadir. InsyaAllah sekiranya tuan tidak ada masalah saya sekali lagi mohon kepada Encik Muhammad Zaim untuk tuan hadir secara perseorangan untuk kita berkongsi berkenaan dengan bahasa badan. Mungkin di sesi yang akan datang kita nak belajar bahasa badan bersama dengan majikan, bahasa badan bersama dengan teman-teman, bahasa badan macam mana kita nak sesi temu juga macam terutamanya kita nak berkongsi untuk mahasiswa kita ni. Macam mana mahasiswa kita bila keluar daripada universiti menjadi mahasiswa yang berjaya, bahasa badan yang digunakan untuk interview dan sebagainya. Dan bahasa badan juga untuk staff-staff yang bertugas di UPM, dan juga macam mana bahasa badan pegawai-pegawai bersama dengan staff-staff bersama dengan pegawai. Ini ada satu perkara yang jarang-jarang sekali kita nak dapat ni. Okey, sekali lagi tuan, terima kasih kerana sudi hadir ke Radio Putra FM. Lain kali jangan datang lagi tau. Tak ada gurau-gurau. Dia selalu bergurau dengan bersama pegawai kongsi. Mana sonok kan. Kita nak dapat mood dalam konti ke senang. Tengok garang-garang risau bila pakai. Saya bila mula-mula Cik Zaim datang, Cik Muhammad Zaim datang pakai kaunseling. Bila pakai kaunseling ni saya dah risau lah. Saya nak kena ni kan, nak kena motivate kan diri saya. Saya risau dah. Jiwa saya pun kacau. Okey tuan, puan, terima kasih banyak-banyak insya-Allah. Sudah pastinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kilah daripada saya sebagai penyampai hari ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi sama rakan-rakan pendengar. Satu perkongsian yang amat bermakna sekali. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Terutamanya kepada saya dan juga teman-teman pendengar kita insya-Allah. Kita akan bersua semula tiap-tiap minggu. Hari Selasa jam 12 hingga 1 petang bersama dengan pegawai kaunseling kita, pegawai psikologi daripada Universiti Putra Malaysia. InsyaAllah Encik Zaim juga lepas ini untuk sesi akan datang. Kita pegawai kaunseling yang sentiasa membawa kita ke konti Radio Putra FM akan sentiasa mempelbagaikan tajuk-tajuk topik-topiknya. Terima kasih tuan, terima kasih puan, terima kasih. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke akhir hayat. Pasangan yang orang kata apa ni, Enis Zakri dengan Syamel. Okey, aku cinta. Okey, saya akan putarkan lagu Aku Cinta satu lagi. Dan sebelum itu sudah pastinya kita memerlukan keluarga yang bahagia, memerlukan keluarga yang harmoni. Tetapi dengan keadaan-keadaan zaman sekarang, kita memerlukan satu perkara yang penting, iaitu jati diri sebagai ibu bapa. Ubah sikap kita sebagai puan kata tadi menjadi awesome, menjadi ibu bapa yang awesome. Untuk diri saya juga, untuk orang lain, kerana pengalaman mengajar kita mendapatkan persona ibu bapa awesome ni, kita kena berubah daripada sifat malu. Yalah, kadang-kadang orang cakap dulu kalau pepatah, jangan angkat bakul masuk dalam diri sendiri. Sekarang kita pasang angkat bakul masuk dalam diri sendiri untuk berubah menjadi masyarakat yang cemerlang. Okey, untuk semua rakan-rakan pendengar, sampai di sini saja saya bersama anda dalam Cicek Putra FM bersama dengan bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Zaim yang sentiasa membawa pegawai kaunseling ke konti Radio Putra FM, dan saya tinggalkan teman-teman rakan-rakan pendengar kita dengan Saujana. Keluarga bahagia untuk semua teman-teman rakan-rakan pendengar. Terus setia mendengar kami, Putra FM, suara kain terkini. Assalamualaikum. Berminat untuk saya kongsikan lagi tips pada masa akan datang? Tuliskan komen di bawah ini. InsyaAllah saya akan baca dan akan kongsikan tips yang anda request pada siri yang akan datang. Klik butang subscribe dan insyaAllah jumpa lagi di dalam video yang akan datang.